Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Manchester United menentang Arsenal, yang mana MU berjaya menang 3-1 hasil jaringan daripada Rashford 2 dan 1 daripada Anthony, pemain baru. Manakala gol Arsenal dijaringkan oleh Saka pada perlawanan ni. MU berjaya menamatkan rekod 5 game tanpa kalah untuk Arsenal, dan MU sendiri telah mengumpul 4 game tanpa kalah sekarang. So benda tu adalah satu improvement yang sangat bagus untuk pasukan Manchester United di bawah Erik ten Hag. Seperti mana yang kita tahu, pada perlawanan semalam, kalau dilihat di atas kertas, memang MU boleh dikatakan bukan pasukan pilihan. Sebaliknya, Arsenal lah yang boleh dikatakan akan memenangi perlawanan tersebut. Tetapi nampaknya pada perlawanan tersebut, taktikal yang ditunjukkan oleh Erik ten Hag di second half telah berjaya untuk membawa Manchester United menang perlawanan tersebut. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk perlawanan ni, saya akan mulakan dengan Manchester United. Apakah perkara yang saya suka tentang Manchester United pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah pada corak ataupun taktikal yang diterapkan oleh Erik ten Hag di second half, yang mana kita boleh lihat di second half pasukan Arsenal bermain dengan defensive line yang sangat-sangat tinggi, dan disebabkan itulah pasukan Manchester United bermain lebih kepada bertahan dan melakukan direct counter attack sahaja, ataupun lebih kepada direct football untuk melepasi high line ataupun defensive line yang tinggi yang dibentuk oleh pasukan Arsenal. Dan disebabkan itulah MU berjaya untuk melepasi gerakan-gerakan tinggi yang dilakukan oleh Arsenal. Kita boleh tengok 2 gol daripada Rashford adalah berpunca daripada bagaimana MU berjaya untuk beat defensive line Arsenal yang tinggi tersebut. Kita boleh tengok dengan kebijaksanaan untuk gol Rashford yang kedua bagi pasukan MU. Rashford berjaya untuk membuat larian di belakang pertahanan dan Bruno berjaya untuk passing di belakang pertahanan pasukan Arsenal, dan Rashford punya larian tu memang baguslah, on timing, dan ketenangan yang ada pada Rashford berjaya untuk menyudahkan peluang tersebut. Manakala untuk gol yang ketiga pasukan MU memang satu bijaksana ataupun kebijaksanaan daripada Eriksen itu sendiri dalam melepasi perangkap offside dan juga defensive line yang tinggi oleh pasukan Arsenal untuk membuat direct run dan difollow oleh Rashford, dan dia dengan tenangnya passing kepada Rashford untuk menyudahkan gol yang ketiga. Itu perkara yang pertama lah. Yang kedua, apabila di second half kita boleh nampak Erik ten Hag melakukan beberapa pertukaran yang crucial ataupun yang penting untuk pasukan Manchester United, dan benda tu ternyata berjaya untuk membuahkan hasil. Apabila semalam kemasukan CR, dia telah memberikan satu dimensi yang baru kepada bahagian attacking pasukan Manchester United. Sebab apa? Sebab semalam kita tahu memang Arsenal bermain dengan defensive line yang tinggi, so maka mereka akan bermain dengan direct dan lebih kepada counter. So dengan kemasukan CR, dia telah mengucang-ngacirkan sedikit pertahanan pasukan Arsenal. Apabila CR ni, dia bukannya terlibat sangat dalam penggerakan-penggerakan serangan yang dilakukan oleh MU, sebaliknya dia lebih memberi keutamaan kepada off-ball movement dan juga attraction untuk pertahanan Arsenal lebih follow up kepada beliau. Jadi apabila CR ada dalam padang, pemain-pemain Arsenal lebih memfokuskan untuk man marking beliau ataupun lebih memfokuskan untuk menjaga CR. Disebabkan perkara tersebut, pasukan Arsenal punya pertahanan lebih kepada disorganisation ataupun lebih tidak terorganize ataupun tak tersusun dengan baik, dan dia telah memberi space kepada pemain-pemain lain untuk berada dalam kedudukan kosong seperti Rashford dan sebagainya. Jadi benda tu yang menyebabkan MU boleh melakukan counter dengan sangat baik apabila di second half dengan kemasukan CR. Dan untuk bahagian tengah pasukan MU pada perlawanan ni, memang kita boleh pujilah gandingan daripada Eriksen dan juga McTom. Untuk perlawanan ni memang McTominay adalah satu pemain yang sangat cemerlang dan beliau menunjukkan satu improvement yang sangat ketara. Jadi kalau siapa kata McTom tak perform semalam, saya tak tahu nak kata lah kan. Mungkin kemasukan Casemiro telah memberikan tekanan kepada beliau untuk beliau menunjukkan satu gameplay yang menarik pada perlawanan semalam lah. So McTom memang terbaik, tetapi untuk midfield saya bagi pemain terbaik kepada Christian Eriksen, sebab kebijaksanaan dan juga bagaimana dia membentuk compound di bahagian tengah tu telah berjaya untuk menyusun bahagian tengah pasukan MU dengan sangat-sangat bagus.
sama ada daripada segi defensif ataupun daripada segi attacking. So Eriksen is intelligent player lah semalam, saya memang boleh puji. Dan untuk Bruno pada perlawanan ni dia telah membuktikan yang dia bukannya lah seorang typical player nombor 8 ataupun nombor 10 attacking midfielder, tetapi dia lebih kepada roaming attacking midfielder, yang mana dia perlu diberikan kebebasan ataupun bergerak di belakang striker untuk mencipta gerakan-gerakan yang lebih berbahaya. Dia tak boleh nak stay di bahagian tengah ataupun bahagian wide sahaja untuk create the game. So benda tu yang sangat bagus lah. Untuk bahagian pertahanan pasukan MU, untuk Dalot dan juga Malaysia, bagi saya mereka menjalankan tugas dengan sangat baik. Walaupun di bahagian Malaysia tu asyik kena dengan Saka, tetapi Malaysia ni dia menunjukkan progres yang bagus apabila dia tak give up untuk bertahan. Bila dia kena dengan Saka, dia cepat bangun untuk recover balik. So benda tu yang memberikan satu corak permainan yang positif lah. Untuk Anthony pula, game ni boleh nampak dia boleh link up play dengan baik untuk gol yang pertama. Tetapi overall game boleh nampak lah yang Anthony ni masih lagi memerlukan masa untuk adapt dengan corak permainan berserta dengan player-player yang baru di pasukan Manchester United. Tetapi nampak gaya memang dia bagus lah. Dan untuk Sancho serta Anthony, game ni mereka bermain winger. Untuk first half, mereka bermain dengan sangat baik dalam melakukan track back dan sebagainya. Benda tu sangat positif sebab mereka selalu turun untuk bertahan dan sebagainya. So benda tu memang best lah. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.